Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aina Fahana dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk analisis dan nilai-nilai etika dalam peradaban di Malaysia. Etika dan peradaban merupakan dua aspek yang sangat penting dalam membangunkan masyarakat yang harmoni dan beradab di Malaysia. Penghayatan nilai etika melibatkan pemahaman, penerimaan dan pengamalan nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik, sementara penghayatan nilai peradaban melibatkan penghargaan terhadap pencapaian budaya dan intelektual manusia. Salah satu nilai etika yang dijunjung tinggi di Malaysia adalah nilai saling menghormati. Penghayatan nilai etika juga melibatkan pengamalan kehidupan yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini termasuklah penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama dan persamaan jantina. Melalui penghayatan nilai etika, masyarakat Malaysia dapat hidup berdampingan dengan aman, sejahtera dan harmoni, tanpa mengira latar belakang budaya, agama atau etnik. Manakala nilai peradaban melibatkan pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya, serta peningkatan kesedaran akan kepentingan menghargai dan memahami budaya orang lain. Melalui penghayatan nilai peradaban, masyarakat Malaysia dapat memelihara keunikan dan identiti mereka sendiri sambil menerima kepelbagaian budaya yang ada dalam negara ini. Di tengah-tengah kepelbagaian budaya dan agama, orang Malaysia memiliki sikap saling menghargai dan menghormati perbezaan satu sama lain. Hal ini mencerminkan dalam kehidupan seharian, baik dalam interaksi sosial, tempat kerja maupun dalam hubungan antara warga negara dan pemerintah. Malaysia adalah sebuah negara yang unik dengan kepelbagaian budaya, agama dan etnik. Negara ini terdiri daripada 3 kumpulan utama etnik iaitu Melayu, Cina dan India, serta etnik-etnik lain seperti Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain. Keharmonian dan kesepaduan di antara masyarakat yang berbilang budaya ini bergantung pada nilai etika dan peradaban yang seiring dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam acuan Malaysia. Dalam konteks ini, Malaysia juga mengutamakan prinsip-prinsip moral yang berakar dalam agama-agama yang dianut oleh masyarakatnya. Islam merupakan agama majoriti di Malaysia dan prinsip-prinsip etika Islam memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian, termasuk dalam hukum, tata susila dan keadilan sosial. Selain itu, nilai-nilai dari agama-agama lain seperti Buddha, Hindu dan Kristian juga dihormati dan diintegrasikan ke dalam rangka peradaban Malaysia. Seterusnya, Crossword Want to Jaga ialah sebuah filem aksi dan drama Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 2018. Filem ini diarahkan oleh Namron dan ditulis oleh Ayam Farid dan Namron sendiri. Kisah filem ini berkisahkan kehidupan 2 anggota polis yang bertugas di Kuala Lumpur, Malaysia. Filem ini mengisahkan 2 pasukan polis yang berada di persimpangan tindakan mereka sendiri. Adi, seorang pegawai polis yang baru dan tidak berpengalaman, cuba memenuhi tuntutan untuk menjaga ketenteraman dan keselamatan awam. Walau bagaimanapun, apabila dia mendapati dirinya dalam situasi sukar yang melibatkan ketakutan dan konflik moral, dia memutuskan untuk mematuhi peraturan atau mengikuti hati nuraninya. Sebaliknya, Hasan, seorang pegawai polis yang lebih berpengalaman, terperangkap dalam dunia gelap jenayah dan pengedaran dadah. Dia mesti memilih antara mengikuti jalan yang betul atau kekal terperangkap dalam kitaran kejahatan. Kisah ini menunjukkan pergelutan dalaman antara kedua-kedua polis ketika mereka cuba untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sukar. Mereka terpaksa berhadapan dengan konflik dalaman, tekanan daripada rakan sebaya dan pengaruh negatif yang mengancam identiti mereka sebagai pegawai polis.
Filem ini menggambarkan realiti kompleks dan sukar yang dihadapi oleh polis dalam menjalankan tugas mereka dalam masyarakat yang korup dan berbahaya. Filem ini meneroka tema seperti agama, konflik moral dan perjuangan individu untuk mengekalkan integriti dan keadilan di tengah-tengah tekanan sedia ada. Dengan aksian sengit dan suasana tegang, filem ini mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh pegawai penguatkuasa dalam menjaga keselamatan awam dan menunjukkan akibat keputusan yang diambil oleh setiap individu. Menerusi analisis filem Crossword One to Jaga adalah sebuah filem arahan Din Said yang dikeluarkan pada tahun 2018. Filem ini membawa ke dalam dunia yang kompleks dan terpesong melalui cerita tentang dua watak polis dan seorang pengamal taksi dan seorang pekerja kilang yang terlibat dalam jaringan pemandangan manusia. Dalam konteks penghayatan nilai etika dan peradaban, filem ini menggambarkan beberapa aspek penting berkaitan dengan etika seorang pendakwah yang dapat kita analisis. Salah satu watak utama dalam filem ini ialah seorang pendakwah bernama Hassan. Dia adalah seorang individu yang dianggap beretika tinggi dan menjadi panduan moral dalam kehidupan sehari-harian kita. Dalam filem Crossroad One to Jaga, etika seorang pendakwah tercermin melalui watak Hassan, seorang pendakwah yang dianggap sebagai panduan moral dan pencerahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menggambarkan etika seorang pendakwah dalam filem tersebut. Nombor 1, keadilan dan mempertahankan kebenaran. Yang kedua, kesetiaan terhadap ajaran agama. Yang ketiga, komunikasi yang halus dan bersahaja. Keempat, penekanan pada kebaikan dan perbaikan diri. Dan terakhir sekali, yang kelima, integriti dan konsistensi. Hassan menunjukkan integriti yang tinggi dalam tindakan dan prinsipnya. Beliau tidak berkompromi dengan nilai-nilai moral yang diperjuangkan dalam agamanya dan tidak tergoda oleh godaan yang atau kepentingan peribadi yang merugikan orang lain. Watak Hassan sebagai pendakwah memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej moral dan agama kepada penonton. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dan peranan seorang pendakwah yang dapat dilihat dalam filem tersebut. Menyampaikan mesej moral dan agama, salah satu yang pertama. Sebagai pendakwah, peranan utama Hassan adalah menyampaikan mesej moral dan agama kepada orang lain. Beliau menggunakan pelbagai cara untuk berkomunikasi dengan komuniti tempatan dan menyampaikan ajaran agama dengan cara yang mudah difahami. Nombor 2, teladan moral. Seorang pendakwah harus menjadi teladan moral yang baik bagi masyarakat. Hassan dalam filem ini menunjukkan integriti dan konsistensi dalam tindakan dan perkataannya. Nombor 3, pembimbing rohani. Hassan berfungsi sebagai pembimbing rohani bagi watak-watak lain dalam filem ini. Beliau memberikan nasihat dan panduan kepada mereka yang mencari kebenaran dan makna dalam hidup mereka. Nombor 4, pejuang keadilan sosial. Selain daripada tugas-tugas agama, Hassan juga memainkan peranan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Beliau terlibat dalam memerangi jaringan pemandangan manusia dan melindungi mangsa-mangsa yang terpinggir. Nombor 5, penyatu masyarakat. Seorang pendakwah juga berperanan menyatukan masyarakat dengan berbagai lapisan masyarakat dan berusaha memahami masalah yang mereka hadapi. Melalui peranan dan ciri-ciri seorang pendakwah seperti Hassan dalam filem Crossroad One to Jaga, penonton diberi gambaran tentang bagaimana pendakwah dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan moral bagi masyarakat kita pada hari ini. Seterusnya ialah kepentingan dalam filem ini dapat menguasai etika dan menghayati peradaban bermakna. Penting bagi kita untuk belajar mendengar, melihat dan berfikir dan bertingkah laku sebagai seorang manusia yang baik, dapat mengatasi masalah korupsi dalam sesebuah komuniti dan mendapat menjaga hubungan baik antara manusia tidak kira pangkat, darjat maupun agama. Seterusnya, cabaran. Pertama adalah kurangnya interaksi dengan kaum lain menyebabkan tahap kefahaman terhadap budaya agama yang diamalkan oleh kaum lain adalah rendah.
Kedua ialah media sosial dianggap sebagai ancaman terhadap perpaduan kerana ia cenderung ke arah yang negatif. Seterusnya iaitu rintangan mentaliti mewujudkan masalah kaum berleluasa. Akhir sekali iaitu diskriminasi yang dapat dilihat melihat perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam menentang atau menolak perkara yang baik. Terdapat beberapa isu penyebaran dakwah menerusi filem. Antaranya, pertama adalah melibatkan remaja sebagai watak yang tidak stabil dari aspek mental dan fizikal. Seterusnya ialah banyak filem Melayu yang dihasilkan oleh pengarah muda tempatan yang berpaksikan barat. Seterusnya ialah nilai liberal dalam filem Yasmin Ahmad sangat menghirukan penonton yang tidak memiliki kefahaman agama secara menyeluruh. Akhir sekali iaitu kebenaran dan fakta hukum yang jelas supaya tidak timbul kekeliruan di kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Muhammad Syir. Saya akan membentangkan kesan-kesan yang terdapat di dalam filem ini. Kebiasaannya individu yang terlibat dalam gejala rasuah akan menyebabkan hilangnya rasa percaya orang lain terhadap diri mereka. Antara yang akan hilang kepercayaan sudah tentunya orang-orang yang terdekat dengan mereka seperti keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat sekeliling. Ini akan menjejaskan perhubungan seseorang individu itu dengan sesiapa sahaja yang terdekat dengan mereka. Selain itu, hal ini juga akan menyebabkan nilai moral diri seseorang semakin berkurangan. Sesiapa sahaja yang terlibat akan cenderung untuk melanggar undang-undang dan mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan pihak orang lain. Bukan itu saja, rasuah adalah perkara yang tidak lagi asing di telinga masyarakat. Ia merupakan salah satu kesalahan undang-undang yang dianggap besar. Individu yang terbabit akan dihadapkan sanksi undang-undang seperti penjara atau hukuman berat yang lain. Sudah tentunya akan memberikan kesan yang sangat negatif kepada reputasi dan masa depan seseorang individu itu. Sering merasa bersalah merupakan perkara biasa yang dirasai setiap individu yang terlibat dalam melakukan kesalahan besar, contohnya seperti rasuah ni. Tekanan emosi yang tinggi dan rasa takut oleh ancaman daripada apa yang mereka lakukan. Malahan kemusnahan hidup seseorang individu secara menyeluruh, contohnya seperti terjejasnya reputasi yang kita dapat lihat dalam filem ni, terjejasnya pangkat seorang polis akibat daripada rasuah ni, kehilangan pekerjaan, menghancurkan kehidupan sosial dan profesional seorang, juga konflik keluarga yang sangat teruk akan mengakibatkan kesejahteraan seseorang individu, dan orang yang berada di sekeliling mereka akan mengalami kesan negatif dalam jangka masa yang sangat panjang. Seperti yang kita dapat lihat di dalam filem ini, sudah tentunya masyarakat juga akan terlibat dalam kesan buruk yang mereka lakukan. Contohnya, keberadaan pendatang asing tanpa izin ke negara kita menyebabkan kerisauan dan mendatangkan masalah keamanan kepada masyarakat sekeliling. Peningkatan jenayah seperti kegiatan perdagangan manusia, perdagangan dadah atau aktiviti keganasan yang lain menyebabkan imigrasi ilegal. Selain itu, pendatang asing tanpa izin sering menimbulkan kesukaran sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Tidak membayar pajak atau kontribusi yang mencukupi, mereka boleh mendapatkan akses kepada layanan publik seperti pendidikan dan perubatan. Hal ini boleh menimbulkan tekanan pada sistem ekonomi dan sosial negara yang menerima pendatang haram. Malahan pendatang asing tanpa izin sering berada dalam posisi yang tidak stabil dan boleh dieksploitasi oleh pihak yang memanfaatkannya. Mereka mungkin dipaksa bekerja dalam keadaan yang tidak layak dengan upah yang rendah dan mungkin tidak mempunyai perlindungan perundangan. Ini boleh membawa kepada penindasan dan eksploitasi mereka. Sesetengah orang mengkritik pendatang asing tanpa izin kerana mereka melanggar undang-undang
dengan masuk atau tinggal negara kita tanpa izin. Ini dilihat sebagai kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem imigrasi yang ketat. Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang khawatir bahawa kehadiran pendatang asing tanpa izin boleh menyebabkan upah menjadi lebih rendah dan persaingan kerja meningkat untuk warga negara kita. Mereka berpendapat bahawa imigrasi ini yang tidak sah mempunyai kecenderungan untuk menerima gaji yang lebih rendah dan bersedia untuk bekerja dalam keadaan yang lebih buruk, menjadikan pekerjaan dan kehidupan warga negara setempat semakin terancam. Manakala, jika dilihat dari segi kesalahan rasuah dalam filem ini, rasuah melemahkan prinsip dan nilai masyarakat. Integriti, kejujuran dan tanggungjawab sosial cenderung terhakis apabila rasuah menjadi norma kehidupan. Ini menghasilkan generasi muda yang melihat rasuah sebagai perkara biasa dan menghalang pembangunan moral dan sosial mereka. Okey, kesan dari segi agama, kepercayaan umat terhadap pemimpin dan institusi agama boleh hilang akibat rasuah agama. Jika orang melihat pemimpin agama melakukan rasuah, mereka akan meragukan kredibiliti dan kesetiaan mereka kepada ajaran agama mereka. Rasuah yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam agama tertentu boleh menyebabkan pandangan negatif tentang agama itu sendiri. Rasuah yang melibatkan pemimpin agama atau individu yang mengaku mewakili agama boleh memberikan imej yang buruk kepada agama, merosakkan reputasi dalam masyarakat. Rasuah bertentangan dengan prinsip moral dan etika agama yang dijunjung tinggi. Rasuah ialah penyalahgunaan kuasa, korupsi, penipuan dan pelanggaran nilai agama seperti kejujuran, keadilan dan kedermawaan. Agama mempunyai matlamat mulia untuk menggalakkan kebaikan, keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Praktik rasuah yang selalu dipraktiskan oleh orang yang terlibat dalam urusan agama boleh menyimpang jauh dari tujuan dan membawa kepada penyimpangan daripada ajaran agama yang sepatutnya kita ikuti. Kesan kepada bangsa pula, rasuah boleh memudaratkan sistem kerajaan negara. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan negara boleh rosak apabila korupsi meningkat di pejabat kerajaan. Hal ini boleh menghalang pembangunan dan menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Rasuah juga boleh menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakadilan sosial dan ekonomi di sesebuah negara. Individu atau kelompok yang terlibat dalam korupsi boleh menyalahgunakan sumber yang sepatutnya digunakan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Ini boleh menghalang kemajuan dengan ekonomi dan menimbulkan jurang yang lebih besar antara kumpulan dalam masyarakat. Jika dilihat dari sudut pendatang tanpa izin untuk bangsa, keamanan negara boleh terjejas oleh pendatang asing. Jika imigrasi dan ilegal tidak dikawal dengan baik, ia boleh menjejaskan keamanan negara. Misalnya, jika terdapat penyeludupan dadah, perdagangan manusia atau kelompok teroris yang memanfaatkan kehadiran pendatang asing tanpa izin untuk beroperasi. Selain itu, kehadiran pendatang asing tanpa izin juga boleh menyebabkan persaingan kerja yang ketat di kalangan pekerja tempatan. Mereka mungkin bersedia untuk bekerja dengan upah yang lebih rendah sambil bekerja dalam persekitaran yang agak tidak selamat atau tidak layak. Ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pasar tenaga kerja dan menekan upah dan keadaan pekerja rakyat tempatan. Identiti nasional atau integrasi sosial sesebuah negara boleh terjejas jika terdapat sejumlah besar pendatang asing tanpa izin ni. Jika mereka tidak mempunyai kebenaran yang sah, ini boleh menyebabkan ketidakamanan dan kebimbangan mengenai kehilangan identiti budaya dan nilai nasional. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Ustaz dan rakan-rakan. Nama saya Wanadia Alfa binti Wana Aziman dari kelas E di 05. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu kesimpulan. Kesimpulan dari filem Crossword 1 to Jaga
menunjuk kesan yang akan berlaku dengan tindakan mereka tersendiri, di mana filem ini telah menekankan tentang kompleks rasuah dan penindasan yang berlaku di dalam masyarakat. Filem ini juga mengajar kita untuk memantara jenayah seperti sentiasa berinteraksi dengan komuniti. Impak daripada bersosial, kita dapat membantu berkongsi perkara yang baik atau berkongsi mengenai agama kepada komuniti dengan menyampaikan melalui lisan. Berinteraksi sesama komuniti, kita dapat memberi motivasi dan lebih mengetahui masalah yang telah mereka hadapi. Natijahnya, kita dapat membantu seseorang individu daripada terjerumus dengan perkara yang tidak baik. Nilai yang baik berasaskan agama juga dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Selain itu, filem Crossword One to Jaga juga menerapkan nilai-nilai moral yang baik yang boleh dijadikan contoh dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, filem ini mengandungi penghayatan nilai etika dan peradaban. Amalan nilai moral yang baik dapat membentuk seseorang insan yang seimbang daripada segi emosi, jasmani, rohani dan intelek, serta dapat melahirkan masyarakat yang berwibawa dan berfikiran luas serta positif. Akhir sekali, filem Crossword One to Jaga juga menerangkan tentang isu sosial yang penting serta memberi kesedaran kepada penonton tentang bahayanya rasuah, serta mengajar penonton untuk sentiasa menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat supaya kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni.